Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Bersama saya lagi, AA, dalam siri perkongsian tips dan teknik pengurusan dan kepimpinan bersama PBT Consultant. Saya harap anda semua sihat dan selamat dan banyak-banyak terima kasih kerana terus mengikuti siri-siri kami. Pada episod kali ini dan episod-episod yang seterusnya, saya akan membicarakan serba sedikit tentang perkara yang paling penting dalam pengurusan, iaitu prinsip-prinsip asas pengurusan ataupun Key Principles of Management. Sekiranya anda mahu menjadi pengurus yang baik dan berjaya, dalamilah dan mahirkanlah diri dengan prinsip-prinsip pengurusan ini. Sebenarnya anda akan lihat nanti yang prinsip-prinsip pengurusan ini bukan hanya terguna pakai dalam kerjaya anda sebagai pengurus, tetapi juga dalam kehidupan seharian, ya, dalam menguruskan keluarga ataupun menguruskan kehidupan. Kalau kita membaca buku-buku tentang pengurusan dan kepimpinan, prinsip-prinsip pengurusan ini ada banyak. Tetapi yang selalu diguna pakai daripada dulu sampai sekarang ada 5. Ya, dan kita akan kupas sikit satu persatu. Yang pertama, planning ataupun perancangan. Yang keduanya, organizing, iaitu menyusun atur. Yang ketiga, delegating, iaitu mewakilkan. Yang keempat, controlling ataupun mengawal. Dan yang kelima, influencing, iaitu mempengaruhi. So, ini 5 prinsip asas pengurusan yang anda perlu tahu dan mahir. Okey, saya tak berhajat untuk mengupas secara detail setiap prinsip-prinsip asas pengurusan ini kerana ia merupakan tajuk yang amat besar. So, kalau nak tahu lebih lanjut, banyakkanlah membaca ataupun registerlah atau daftarkan diri dan ikuti kursus-kursus sama ada online ataupun fizikal yang banyak diadakan di merata-rata. InsyaAllah pada masa yang terdekat ini nanti kita juga akan mengeluarkan siri-siri kepimpinan dan pengurusan dalam bentuk online courses yang anda boleh beli dengan harga yang amat berpatutan dan ikuti sendiri. Tetapi dalam siri ini dan yang berikutnya, apa yang saya akan lakukan ialah saya akan membicarakan sedikit tentang asas pengurusan tersebut. Yang lebih penting lagi, saya akan berkongsi dengan anda 2 atau 3 tips yang saya telah sendiri guna pakai dalam mengamalkan prinsip-prinsip pengurusan ini dengan berjayanya. Yang pertamanya, planning ataupun merancang. Ini amat penting. Bak kata orang Jawa, if you fail to plan, you are planning to fail. Sekiranya anda gagal merancang, anda sebenarnya merancang untuk gagal. Dan sebab itulah planning ataupun merancang sangat penting dalam pengurusan. Tapi apa yang kita rancang sebenarnya? Secara ringkasnya, kita rancang 3 benda. Yang pertama, kita rancang apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, iaitu matlamat ataupun goals. Yang keduanya, kita rancang apakah strategi atau bagaimana kita hendak mencapai matlamat itu. Dan yang ketiganya, kita akan rancang apakah tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan untuk mencapai matlamat tersebut. So, dalam perancangan ni, paksi atau asas yang paling penting ialah matlamat. Apa-apa yang kita lakukan selepas itu bergantung pada matlamat yang hendak dicapai. So, kalau kita ditanya, kita nak merancang based on what? Always plan based on your goals. Apa yang kita nak capai? Sebab goals will drive your plan. So, bagaimana nak memastikan yang perancangan kita baik? Ada 3 kriteria atau 3 tips yang anda perlu ketahui. Yang pertama, perancangan kita apa-apa pun, sama ada matlamat ataupun strategi ataupun plan tindakan, mestilah jelas. Ia sangat jelas sehingga tidak ada lagi keraguan atau soal ataupun tanda tanya apakah yang kita baca itu. Sebagai contoh, dalam membentuk matlamat ataupun goals, ya, kita ada banyak akronim yang diguna pakai untuk menentukan matlamat itu matlamat yang baik. Baik sini bukan daripada segi moral, ya. Baik sini daripada segi matlamat itu baik sebagai sebuah matlamat. Sebab kalau moral ni dan susah nak kata baik tak baik. Sebagai contoh, saya boleh letakkan sebagai matlamat saya ialah untuk menghancurkan pesaing terdekat saya. Mungkin pada setengah orang ikut moralnya tak baik, setengah orang baik. Jadi kita tak nak go into that. Kita nak letakkan matlamat itu baik berdasarkan apakah yang membuatkan matlamat itu baik. Dia mesti ada ciri-ciri yang kita kata tadi, SMART. Itu yang selalu digunakan pakai, SMART. Stretching, measurable, acceptable, realistic dan time bound. Tetapi saya lebih suka pakai SMS. Stretching, matlamat mesti mencabar. Sekiranya matlamat tidak mencabar, dia tidak akan mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang boleh meningkatkan keupayaan kita dengan lebih tinggi. Yang kedua, dia mesti measurable. Ini amat penting dalam menetapkan matlamat supaya ia menjadi jelas. Matlamat mesti boleh diukur pencapaiannya. Ya, kita tak boleh kata contohnya mencapai peningkatan tinggi dalam jualan untuk tahun hadapan. Siapa
Sebab tinggi itu bergantung kepada siapa. So untuk orang yang biasa dengan kejayaan yang besar, 30% mungkin rendah. Tetapi untuk orang yang tak biasa pun mencapai kemajuan, 5% adalah sesuatu yang sangat membebankan. Jadi kita beralih daripada menggunakan perkataan seperti baik, tinggi, hebat dan sebagainya kepada perkara-perkara yang boleh diukur. Yang ketiga, dia mestilah spesifik, iaitu sangat khusus. Dia tak boleh matlamat yang umum. Memperhebatkan jualan ataupun meningkatkan disiplin. Apakah khususnya dalam disiplin itu yang tak ditingkatkan? Punctuality, ketidakhadiran, keciciran atau attrition, masalah disiplin atau apa. So ia mesti spesifik. So bagi saya guna 3 akronim itu untuk menetapkan matlamat yang baik. Stretching, measurable, specific. Tip yang kedua, dia mesti bertulis. Jangan buat planning dalam kepala. Orang tidak boleh membaca apa dalam kepala kita ataupun di hati kita. Orang cuma boleh membaca sekiranya ia ditulis. Dan satu lagi, sebab ia mesti documented ataupun ditulis, ialah ia senang dirujuk bila-bila masa. Dan yang keduanya, ia memberikan pemahaman yang sama kepada semua orang. Dia jadi message tu konsisten. Dan yang ketiga, apa-apa plan mesti dihebahkan ataupun communicated. Bukan bermaksud semua orang kena tahu. Ada setengah-setengah perancangan yang kita perlu hadkan hebahan itu kepada orang-orang tertentu saja. Tapi yang paling penting, ia mesti communicated. Ia mesti disampaikan kepada orang yang tertentu. Ya. So bayangkan organisasi mempunyai perancangan, tapi orang di bawah sana, dan saya selalu jumpa ni, orang bawah sana tak tahu pun apa sebenarnya perancangan company itu. Macam mana dia nak bantu ataupun nak sokong?